Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat, segala limpahan rezeki dan kurniaannya dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ilmu ini. Dan Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kita sudah berada di dalam pertengahan dalam bulan Ramadan, iaitu Ramadan yang ke-19. Kita bersyukur, panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kesempatan dan memanjangkan umur kita untuk kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan keampunan, penuh dengan gandaan pahala seperti yang telah dijanjikan. Kita panjatkan kesyukuran kita dan kita tunjukkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala dengan memperbanyakkan amalan kita, memperbanyakkan salat kita, memperbanyakkan zikir kita. InsyaAllah para pendengar sekalian, InsyaAllah pada kesempatan yang diberikan ini saya akan memberikan sedikit tazkirah ataupun perkongsian. Semoga kita semua dapat raih faedah dan manfaat daripadanya. Dan tajuk yang diberikan kepada saya ialah berkaitan dengan salah satu daripada sifat-sifat mazmumah, salah satu daripada sifat-sifat yang dikeji dan dicela, iaitu hasad. Para jemaah sekalian, sifat hasad ini ia sangat berbahaya, merupakan satu sifat ataupun dikenali sebagai penyakit lah. Ia merupakan satu penyakit hati yang sangat berbahaya untuk umat manusia, kerana penyakit ini ia menyerang hati kita, menyerang hati si penderita dan meracuni hatinya. Dan apabila seorang itu ia terkena ataupun menderita daripada sifat hasad, maka dia tidak boleh senang melihat kenikmatan pada orang lain. Maka apabila dia lihat bahawa saudaranya ada kenikmatan yang di mana kenikmatan tersebut dia tidak ada, maka mereka benci perkara tersebut. Dan apabila dia lihat bahawasanya kenikmatan itu hilang ataupun musnah daripada orang lain, maka dia akan merasa senang terhadap perkara tersebut. Maka ini bukan salah satu daripada sifat yang sangat dikeji, sangat keji dan ia dibenci oleh agama. Dan pada hakikatnya orang yang mengakibatkan sifat hasad ini, di mana si penderita itu dia tidak akan redha, dia tidak akan suka akan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut oleh di kalangan para ulama yang mengatakan, seperti Ibn Qayyim dan juga Imam An-Nawawi, yang mengatakan bahawasanya sifat hasad ini ia merupakan satu sifat yang di mana ia membawa kita kepada benci ataupun kita tidak senang dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila kita hasad, ada sifat hasad terhadap seseorang, kita tak suka kelebihan yang ada pada diri dia, padahal kelebihan itu merupakan pemberian ataupun nikmat daripada Allah Ta'ala untuk orang tersebut, tapi kita tidak suka. Kita ada sifat hasad, kita dengki ataupun cemburu terhadap perkara tersebut, maka seakan kita tidak redha ataupun tidak suka akan nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan itu adalah takdir Allah atau ketentuan Allah untuk orang tersebut ada kenikmatan itu. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berikan, maka kita tidak suka, maka ia nampak seperti kita melawan qada ataupun tidak menentang qada dan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, sifat ini ataupun penyakit ini ia sering timbul ataupun dijumpai di kalangan mereka yang berada di tingkatan yang sama, orang yang satu jabatan, orang kata satu tempat kerja, semua pada tingkatan yang sama. Jaranglah sekali ia ada pada hasad itu ada pada orang yang di atas, kemudian dia rasa hasad dengan orang bawah, ataupun orang bawah hasad dengan orang atas lah. Itu mungkin sifat yang lain lah, tapi bukan sifat hasad, ataupun kalau ada pun ia jarang sekali. Kebiasaan sifat hasad itu timbul dengan orang yang sama peringkat, sama martabat ataupun darjat dengan kita ataupun orang tersebut.
dan ia bermula daripada perasaan hasad itu bermula daripada mata, pandangan mata, yang di mana seorang itu dia lihat kesenangan pada orang lain, maka dia tidak senang, timbul rasa tidak senang pada diri dia, maka timbul kedengkian. Ia bermula daripada mata. Dan apabila telah timbul sifat hasad itu di mata, dia mula dari mata, maka hasad akan timbul di hati, maka akan timbullah harapan ataupun keinginan agar kesenangan tersebut atau kenikmatan tersebut hilang daripada orang tersebut ataupun orang yang senang itu. Dan apabila orang yang dia dengki itu mendapat kesusahan ataupun kecelakaan, orang yang dia dengki itu, yang ada kenikmatan itu, contoh kenikmatan itu hilang ataupun dia berada dalam kecelakaan, maka orang yang hasad itu dia akan merasa puas hati, dia akan senang melihat orang tersebut susah. Dan para jemaah sekalian, bahawasanya kesan buruk hasad ini ia sangat memberi kesan lah. Ia sepatutnya dijauhi oleh setiap orang Islam, kerana mudaratnya sangat besar. Mudaratnya bukan saja daripada sisi dunia agama saja, bahkan daripada sudut dunia saja. Dan kita kena ingat tentang kisah Nabi Adam AS, di mana ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu apa terjadi ketika iblis, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam, dan iblis laknatullah alaih, dia tak nak sujud, dan ini disebabkan bahawasanya dia sombong, dan dia mempunyai hasad. Hasadnya kerana Nabi Adam AS ni semua, termasuk dia sekali, iaitu iblis sekali, merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia hasad dan dia cemburu dan dia sombong kerana dia merasakan bahawa Nabi Adam ini dia tak jauh lebih baik daripada dia, bahkan dia itu lebih baik daripada Nabi Adam. Kemudian tapi Nabi Adam sama peringkat atau sama darjat, semua makhluk Allah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak nak sujud. Kemudian iblis pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti saya katakan tadi, hasad ini kesannya bukan saja di akhirat, bahkan di dunia. Bagaimana hasad itu memberi kesan di dunia ini? Bahawa kita kena jihad. Orang yang ada hasad ni, hati dia akan selalu menderita. Bagaimana tidak, dia benci kepada orang lain yang mempunyai kenikmatan, dan dia harapkan kenikmatan itu hilang daripada orang tersebut, padahal itu telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah diharapkan pun dalam hati dia, sampai dia doa ke, sampai dia dalam sebelum tidur tu dia dah baca-baca dah harapkan agar kenikmatan itu hilang, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak takdirkan untuk hilang kenikmatan itu pada orang yang lain, maka tidak akan hilang. Dan ini disebutkan di dalam hadis, kalaulah seorang atau satu umat law anal ummata ijtama'at ala an yakun law anal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa ma katabahu Allahu alaika, dan seterusnya dalam hadis. Maksudnya iaitu, kalaulah satu umat itu mereka bersekongkol atau bersatu untuk memberikan kemudaratan ataupun kemanfaatan kepada kamu, maka kemanfaatan ataupun kemudaratan itu ia tidak akan terjadi kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan ataupun sudah tentukan. Jadi kalaulah satu umat manusia mereka bersama untuk beri manfaat atau beri mudarat, mereka berkomplot, walaupun betapa usaha mereka, tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan ataupun tidak mentakdirkan ia berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Maka di sini para jemaah sekalian, kita lihat hasad ni dia memberikan kesan di dunia dan kesan di akhirat. Kesan di dunia seperti saya katakan tadi, ia termasuk dengan orang yang hasad ini, ia seakan-akan dia melontar batu. Bila dia lontar batu tersebut, maka batu tu dia lontar dekat orang yang dia tak suka, ataupun orang yang dia hasad, seakan-akan dia lontar batu. Tetapi masalah dia, bila dia lontar batu tersebut tak terkena pada orang yang dia hasad, bahkan batu tu terkena dekat tembok, kemudian pantul dekat dia balik.
maka terkena kat kepala dia, maka berdarah, dia luka. Maka lepas tu dia dah marah lah kerana disebabkan dia dah geram. Dia campak batu tak kena orang yang dia nak campak, tapi kena diri dia balik pula. Maka dia tengah dalam keadaan geram tu, dia angkat batu tu balik, dia campak lagi, terkena diri dia balik. Dan kali kedua dan kali ketiga, maka tetap akan terkena pada diri dia, tak terkena pada musuh dia ataupun orang yang dia campak. Maka dalam hal ini kita boleh nampak bahawasanya sifat hasad ini ia hanya memakan diri kita. Padahal orang yang kita hasad itu kadang-kadang dia tidak tahu bahawasanya kita hasad. Kadang kita hasad sendiri saja kan. Kita ada sifat hasad dalam diri kita terhadap seseorang, ada kelebihan, tapi kita tak bilang dia. Kita cemburu sendiri, kita terfikir dalam hati kita, dalam ketika kita tengah mengelamun, kita fikirkan tentang orang tersebut, kelebihan yang dia ada, kita harapkan orang tersebut mendapat kecelakaan, nikmat dia ditarik dan sebagainya. Tetapi nikmat dia tak tarik, orang tersebut akan teruskan kehidupan dia macam biasa. Dia tak tahu pun ada yang berhasad terhadap dia. Maka sifat ini ia hanya menimbulkan kemudaratan terhadap diri dia saja. Dekat dunia, fikiran dia berkecamuk, dia banyak meluangkan masa dia untuk berfikir tentang kenikmatan orang lain ataupun membenci orang lain. Ia hanya akan mengambil ataupun memakan masa orang tersebut. Dia akan membuat orang yang berhasad hilang fokus, hilang ketenteraman kerana nak menghasad atau berhasad terhadap orang lain. Itu di dunia. Dekat akhirat pula macam mana? Bahawasanya orang yang berhasad itu dia akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau hasad dia itu ia melahirkan perkataan yang tidak baik. Ia membuatkan dia mengumpat, dia membuatkan dia mengutuk ataupun menzalimi orang lain dengan kata-kata dia. Dan apa lagi kalau hasad dia tu menzahirkan ataupun menimbulkan perbuatan menggerakkan tubuh badan, tangan ataupun kaki dia, kerana hatta sehinggakan pergerakan dia ia menzalimi orang lain secara literal. Maka dalam hal itu dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, di antara perkara juga yang memberikan kesan daripada sifat hasad ini bagi orang yang berhasad lah. Pertama sekali, hasad ini dia dapat menghilangkan pahala. Dia dapat menghapuskan pahala kita. Maka apa pahala yang kita dapat atau kita terima daripada amal ibadah kita, daripada amal kebajikan kita, maka dia boleh hilang disebabkan sifat hasad kita. Dan ini disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hataba aw qala al-ushba." Yang bermaksud jauhilah, Nabi SAW bersabda, jauhilah hasad, dengki. Kerana hasad, dengki itu dapat memakan kebaikan. Maksud memakan kebaikan atau menghapuskan kebaikan seperti mana api itu memakan kayu bakar. Jadi kita fahami hadis ini, Nabi SAW melarang kita untuk berhasad, kerana hasad itu dia menghilangkan pahala. Macam api memakan kayu bakar. Kita tahu bagaimana api, apa yang berlaku bila api itu ada terkena pada kayu bakar, maka ia akan menjadi, daripada kayu tu dia terus akan jadi abu, kemudian hilang bentuk kayu tu. Macam gitulah pahala yang kita ada disebabkan atau kita terima yang disebabkan oleh amal ibadah kita. Kita penat beribadah, baca Al-Quran banyak-banyak, kita berzikir banyak-banyak, kita menaikkan salat kita banyak-banyak. Kemudian bayangkan segala usaha kita, segala perbuatan kita, penat lelah kita melaksanakan ibadah, ia hilang disebabkan satu perkara saja, iaitu hasad. Maka para jemaah sekalian, Nabi SAW telah memberikan amaran kepada kita untuk tidak berhasad, kerana ia boleh menghilangkan pahala kita yang sedia ada. Dan di antara kesan hasad juga, di mana hasad ini ia boleh memutuskan silaturahim. Ia sangat logik kita boleh lihat, kerana apabila kita hasad,
Lebih-lebih lagi kalau orang tersebut, kebiasaanlah kita hasad ni, kita hasad dengan orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal yang sama darjat dengan kita kan. Jarang sekali kita hasad dengan orang, contohlah kita ni orang biasa, kemudian kita hasad dengan Bill Gates contoh. Kerana tak guna, tak ada hasad tu. Menjauh sangat kita punya urusan ataupun kaitan kita dengan Bill Gates. Jadi kita selalu hasad ni terhadap orang kita kenal ataupun orang kita rapat, sama darjat kebiasaan dan tingkatan dengan kita, dan kita ada hubungan dengan dia lah. Maka apabila timbul sifat hasad tu dalam diri kita, maka ia akan menjejaskan silaturahim, dan lebih teruk lagi, ia akan memutuskan silaturahim. Kadang-kadang orang tersebut yang kita hasad tu, dia tak tahu pun, bukan dia yang putuskan, tetapi disebabkan hasad kita, kita yang merenggangkan ataupun menjauhi orang tersebut. Daripada dulu kita kenal, kita kawan, tapi kerana dia ada kelebihan lebih, tiba-timbul rezeki dia mungkin lebih murah semenjak-menjak ni, maka timbul sifat hasad dalam diri kita. Kita rasa bahawasanya kita ni lagi layak daripada dia, maka kita pun sifat benci kerana dia itu macam adalah kenikmatan yang lebih daripada kita, walaupun sama kedudukan, walaupun sama belajar, walaupun sama peringkat kita. Maka terputuslah silaturahim kerana kita dah benci dia, kita tak nak berbual dengan dia, kita tak jumpa lagi dan sebagainya. Jemaah sekalian, dalam berkaitan dengan hasad memutuskan silaturahim ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Sabda Nabi, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaradu wa la tahasadu wa kunu ikhwanan kama amarakumullah. Yang bermaksud, janganlah kamu memutuskan silaturahim ataupun memutuskan tali persaudaraan, saling berpaling ketika bertemu, dan saling membenci serta saling dengki antara satu sama lain. Jadilah kamu bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kita boleh lihat dalam hadis ini Nabi SAW menyentuh berkaitan dengan memutuskan tali silaturahim ataupun tali persaudaraan dan dengki dan saling berpaling ketika bertemu ini dalam satu ayat ataupun satu susunan gaya bahasa ataupun satu hadis. Maka kita boleh lihat di mana ia berkaitan antara satu sama lain, kerana kedengkian itu kadang-kala ia boleh menyebabkan tali persaudaraan itu terputus. Dan para jemaah sekalian, di antara kesan yang biasa timbul disebabkan sifat hasad itu, bahawasanya ia boleh menimbulkan tekanan jiwa. Masuk tekanan jiwa ni, ia boleh mengganggu fokus dan ketenteraman kita. Seperti saya katakan tadi para jemaah, bahawasanya orang yang mempunyai sifat hasad dalam diri dia, dia benci terhadap kenikmatan dan kesenangan orang lain. Ia bukan saja akan mengganggu fokus dia pada 1 ataupun 2 saat, tidak. Ia akan mengganggu fokus dia bila-bila masa dia akan teringat tentang kesenangan orang lain. Maka perkara tersebut akan mengganggu diri dia. Bila-bila masa dia ada, dia akan terfikir waktu nak tidur, waktu nak mandi, waktu nak bangun. Bila-bila kalau dia orang kata tu termenung sekejap saja, maka dia akan fikirkan tentang kesenangan orang lain. Maka ia akan pada pelan-pelan tu kan, masa dan selepas masa, maka akan mengganggu ketenteraman jiwa dan dia akan mengalami tekanan para jemaah sekalian. Maka kita lihat di sini, apakah kita dah kenali bahawasanya hasad itu merupakan satu penyakit. Dan tentulah dalam setiap penyakit itu, kita sepatutnya sebagai manusia yang diberikan ilmu, diberikan kefahaman, kita kena carilah apakah ubatnya. Maka kalaulah kita dah tahu bahawasanya ia adalah satu penyakit yang berbahaya, hasad itu penyakit hati yang sangat berbahaya, kita kena tahu ubat dia apa. Apakah terapi, apakah ubat dan penawar untuk penyakit hasad ini. Ia bukan diobati dengan obat pil ataupun kapsul, bukan dengan suntikan, tetapi ia diobati, para ulama mengatakan ia diobati dengan ilmu dan amal. Kita lihat pada obat yang pertama, penawar hasad yang pertama adalah dengan ilmu, di mana ilmu itu bermanfaat untuk mengobati hasad
Kenapa? Kerana pengetahuan tentang hakikat hasad itu sendiri, iaitu orang tersebut yang mempunyai penyakit hasad itu, dia mesti mengetahui ataupun dia kena mengakui bahawa diri dia ada sifat hasad. Itu adalah paling penting. Dia seperti orang yang sakit demam, tetapi walaupun dia memang betul demam, orang semua kata dia demam, tapi dia tak mengaku demam. Walaupun tak tahulah, mungkin dia rasa ke tak, tapi dia tak mengaku diri dia demam. Maka kalaulah walaupun betul-betul dia demam pun dia tak mengaku, maka sampai bila-bila pun dia tidak akan mendapatkan rawatan, dia tak akan pergi doktor, dia tak akan makan ubat, walaupun dia betul-betul sakit dah, panas dah badan dia. Tapi dia kalau tak mengaku, maka susah untuk diubati. Jadi orang yang berhasad itu mesti dia tahu dan dia akui bahawa diri dia itu adalah ada sifat hasad, yang di mana insya-Allah lepas tu baru dia akan dapat mengobati sifat tersebut. Dan para jemaah sekalian, perlu diketahui juga bahawasanya hasad itu dia tidak berbahaya bagi orang yang dihasad. Seperti saya katakan tadilah, orang yang ada sifat hasad tu dia tidak akan rasa bahaya, bahkan kadang dia tidak tahu pun, dia tidak berdosa dengan hasad orang lain kepada dia. Orang berhasad pada dia, maka dia tidak akan dapat dosa, bahkan orang yang mempunyai sifat hasad tu yang akan berdosa. Dan seperti saya katakan tadilah, bahkan dia boleh dapat pahala juga. Orang yang dihasadkan ini, dia boleh dapat pahala. Lebih-lebih lagi kalaulah orang yang ada hasad terhadap diri dia tu mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang menjadikan orang yang dihasad dizalimi. Jadi kenikmatan yang ada padanya juga tidak akan musnah. Harta ataupun kelebihan, kesenangan yang dia ada itu tidak akan musnah disebabkan hasad orang lain terhadap dia. Itu ada ubat yang pertama adalah mengakui sifat hasad dalam diri. Jemaah sekalian, ubat yang kedua untuk sifat hasad ini adalah amal perbuatan. Di mana amal perbuatan ini dia boleh mengobati sifat hasad. Macam mana? Apa yang timbul disebabkan sifat hasad? Seperti kalau kita hasad terhadap orang lain, kita tak nak berbual dengan dia. Ataupun kita hasad dengan orang ni, kita putuskan silaturahim. Maka para ulama mengatakan, untuk kita mengobati sifat hasad dengan amal perbuatan itu adalah dengan kita melakukan yang berlawanan dengan perbuatan yang kita buat ataupun apa yang kita lakukan disebabkan hasad. Contoh, kalau kita hasad dengan seseorang ini, kita tak berbual dengan dia, maka untuk kita hilangkan, kita obati sifat hasad itu, kita berbual dengan dia. Kalau kita putuskan silaturahim, maka kita kena jalinkan hubungan tersebut balik. Kita kena lakukan perkara yang berlawan atau berbeza dengan apa yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan ataupun sifat hasad itu masih kuat dalam diri kita. Jadi contohlah, jikalaulah sifat hasad kita itu menjadikan kita sombong terhadap seseorang, kita hasad orang ini, kita sombong terhadap dia, maka untuk obati sifat tersebut, maka kita hendaklah tunjukkan sedikit sifat, orang kata tu sifat rendah diri ataupun tawaduk terhadap dia. Maka insya-Allah hati kita ni akan bersih, sifat hasad ini akan lenyap dan akan kembali sihat dan normal hati kita, para jemaah. Dan juga kita ingat bahawasanya mungkin ada yang bertanya, nampak sebuah hadis yang mengatakan ada sifat hasad yang dibolehkan dalam Islam. Betul, ada. Iaitu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulan atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang bermaksud bahawasanya tidak ada hasad, Nabi SAW sabda tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama sekali adalah seorang yang telah diberikan harta kekayaan daripada Allah Ta'ala dan dia habiskan harta tersebut pada jalan yang benar. Dan yang kedua adalah seseorang yang telah diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Ta'ala dan dia telah
melakukan ataupun dia telah mengamalkan, mengajarkan dan memutuskan perkara dengan ilmu tersebut. Para jemaah sekalian, terlihat pada hadis ini Nabi SAW maksudnya dibolehkan, kita ni dilarang untuk melaksanakan atau kita bersifat hasad kecuali pada dua perkara ataupun dua situasi. Situasi pertama adalah apabila kita nak hasad terhadap seseorang yang ada harta dan kita hasad pasal dia dapat orang kata tu menginfakkan ataupun membelanjakan harta dia di jalan Allah, di mana hasad tersebut membuatkan kita rasa kalau boleh kita nak buat perkara yang sama, kita nak juga harta untuk kita dapat membelanjakannya di jalan Allah Ta'ala. Dan pada bahagian kedua di dalam hadis, Nabi SAW kata bahawasanya situasi di mana situasi kedua kita boleh untuk berhasad adalah terhadap seseorang yang mempunyai ilmu. Dia ada ilmu, orang yang berilmu, dan di mana ilmu yang dia ada itu dia gunakan untuk membuat keputusan yang baik dan digunakan untuk mengajar dan digunakan untuk beramal. Maka kita boleh berhasad terhadap orang begini, di mana kita rasa bahawa kalau boleh nakkan ilmu seperti mana orang ini ada ilmu, di mana aku dapat beramal dengannya, aku dapat mengajarkannya, dapat mengibarkan agama dan sebagainya. Kita lihat di mana para ulama mengatakan bahawasanya pertama sekali perkataan hasad perkataan hasad dalam hadis ini dia bukan seperti hasad yang dilarang oleh agama sebenarnya. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhaj syarah kepada Sahih Muslim, dia mengatakan bahawasanya sebenarnya perkataan hasad ini membawa erti kepada ribtah. Perkataan ribtah ia berbeza dengan hasad sebenarnya. Maksud hasad dalam hadis tu membawa masuk kepada ribtah, iaitu seseorang yang menginginkan kesenangan ataupun kenikmatan yang diperolehi oleh orang lain tanpa mengharapkan kesenangan ataupun nikmat tersebut hilang daripada orang tersebut. Dia berbeza dengan hasad dengki. Hasad dengki, kita nakkan kenikmatan seperti orang tersebut dan pada masa yang sama kita nak kenikmatan itu hilang daripada orang lain. Kita tak senang melihat orang ada kenikmatan dan kesenangan. Itu adalah hasad dengki. Tetapi Imam Nawawi kata bahawasanya dalam hadis ini adalah ribtah, lebih kepada ribtah, iaitu kita nakkan kelebihan dan kesenangan daripada orang lain seperti mana yang orang lain ada, dan pada masa yang sama kita tak adalah mengharapkan nikmat tersebut hilang ataupun terhapus daripada orang tersebut. Maka Imam Nawawi juga mengatakan bahawasanya ribtah ini kalau berkaitan dengan perkara berkaitan dengan dunia lah, berkaitan dengan dunia, hukumnya dibolehkan, hukumnya mubah. Dan kalaulah ia adalah perkara berkaitan dengan akhirat seperti ilmu, seperti amalan ataupun orang itu rajin melakukan ibadah dan sebagainya, maka hukumnya adalah sunnah. Kita dibolehkan untuk kita ribtah terhadap orang yang di mana ia mempunyai kelebihan daripada kita dalam hal-hal berkaitan dengan akhirat. Contoh, orang tu banyak solat, orang tu rajin solat, orang tu banyak berilmu, banyak melaksanakan amal ibadah, serajin baca Quran, maka kita dibolehkan kita ribtah, kita inginkan apa yang kelebihan pada orang tersebut ada pada diri kita. Maka dalam hal ini orang Islam atau kita ini semua disentiasalah hendaklah kita meninggalkan sifat hasad dan menggantikan dengan sifat ribtah. Wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian, dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, yang dipenuhi dengan keampunan, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambillah kesempatan umur dan kesempatan peluang yang Allah beri untuk kita berada dalam bulan ini dengan kita memperbanyakkan amal ibadah kita memperbanyakkan keampunan, meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita yang lalu, dan kita perbaiki diri kita. Ia bukan bulan maghfirah ataupun bulan keampunan, maka kita minta ampun kepada Allah Taala. Dan pada masa sama juga ia merupakan satu bulan dikatakan bulan taubat, bulan yang di mana keampunan diberikan kepada hamba-hambanya. Maka kita perbaiki diri kita. Ia taubat ini bukan saja dilaksanakan untuk dosa-dosa besar ataupun maksiat besar saja, tetapi ia boleh digunakan atau dilaksanakan untuk perkara-perkara yang kecil, dosa-dosa yang kecil seperti akhlak-akhlak yang tidak baik, sifat-sifat yang mazmumah yang dikeji. Maka kalau kita ada rasa kita ada sifat hasad ini, maka kita tanamkan niat dalam diri kita
untuk kita tinggalkan dan hapuskan hati kita daripada sifat hasad. Kita bersihkan dan ubati hati kita dari penyakit hasad ini, dan kita hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar diberikan ketetapan dan kekuatan untuk sentiasa merasa senang terhadap orang lain, kenikmatan yang ada pada orang lain, dan kita mohon pada Allah agar kita ini diberikan kekuatan dan kelebihan untuk sentiasa melaksanakan amal ibadah dan amal kebajikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga para jemaah sekalian sentiasa dalam keredaan atau diberikan keredaan dan sentiasa di bawah naungan Allah Ta'ala, dan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada apa-apa jenis penyakit, daripada apa-apa jenis masalah, daripada balak dan malapetaka. Semoga semua diberikan syifa. Bagi siapa yang dalam keadaan sakit, diberikan syifa. Dalam keadaan susah, diberikan kemudahan dan kesenangan. Siapa yang dalam keadaan susah, dikeluarkan daripada kesusahan tersebut. Wallahu ta'ala. Saya Tuan Tasbih Kafana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.